Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa la hawla wa la quwwah illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi syrah lana sudurana, wa yassir lana umurana, wahlul 'uqdatam min alsinatina يفقه أقوالنا. اللهم فكهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, alhamdulillah, kita bertemu kembali pada sesi yang ketiga untuk hari ini dalam pembacaan kitab hadis Sunan Imam Tirmizi rahimahullahu taala, dan kita telah berada pada riwayat 3332, betul? 3332 berkenaan tentang ayat-ayat surah Al-Munafiqun. Masih lagi keadaan baca hadis berkenaan tentang Abdullah bin Ubay bin Salul, yang mana pada waktu ini Allah Subhanahu wa taala membuka pekungnya, membuka penipuan dia, dan semenjak ketika mana turunnya ayat surah ini, orang-orang Madinah dan para sahabat baginda Rasulullah mula kenal Abdullah bin Ubay bin Salul sebagai orang-orang munafik, dan dikenali juga sebagai Raisul Munafikin, ketua orang-orang munafik. Baca sanadnya. Masih lagi perawi ini adalah Zaid bin Arqam. Cuma hadis ini lebih detail daripada hadis yang sebelum ini, daripada riwayat yang sebelum ini. Dalam hadis ini diceritakan apakah penyebab kepada terjadinya pertengkaran dan ucapan yang sedemikian daripada Abdullah bin Ubay bin Salul, dan kenapa pada waktu itu berlakunya peristiwa tersebut. Maka kata Zaid bin Arqam, ghazawna ma' Rasulillah, kami telah berperang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana ma'ana unas, dan bersama dengan kami ada beberapa orang daripada kalangan Arab Badui. Fakunna nabtadir, maka bila dah habis perang, mereka pada waktu itu mencari air. Maka berkata, jangan main. Nak biskut, nah. Nah, ni bekalan. Okay, Assalamualaikum, bye. Okay. Maka kata Zaid bin Arqam, fakunna nabtadir, maka adalah kami bersegera untuk mendapatkan al-ma', dah letih, dah panas dan mereka perlukan air, maka mereka bersegera untuk mendapatkan air. Namun apa yang berlaku, wa kana al-a'rabu yasbiquna, dan adalah orang-orang Arab Badui, mereka pada waktu itu telah berjaya mendahului kami, orang Arab Badui, ilaihi, dan untuk sampai kepada air terlebih dahulu. Fasabaqa a'rabiyun, maka daripada ramai-ramai Arab Badui, ada seorang Arab Badui pada waktu itu telah pergi mendahului teman-temannya. Fayasbiqul a'rabiyyu, maka telah mendahului orang Arab Badui tersebut. Fayamla'ul hawda, maka dia telah memenuhkan akan al-haud. Al-haud maksudnya tasik kecil, ataupun al-haud maksudnya tempat pengisian air kecil. Dia korek lubang, dan pada waktu itu dia ambil air daripada perigi, dan dia isi pada satu kolam kecil yang dia buat. Dan pada waktu itu kata Zaid bin Arqam, wa yaj'alu haulah, dan dia pun mula meletakkan di sekeliling kolam tadi hijarah, batu bata, supaya air tak keluar, dan supaya menunjukkan itu adalah air dia, itu adalah kawasan dia. Dan perkara itu menjadi penyebab kepada pertengkaran dan pergaduhan di antara para sahabat. Wa yaj'alun nata', dan pada waktu itu dia meletakkan an-nata', hamparan kulit, alaihi, di atas kolam buatan yang berisi air tadi, sehingga datangnya teman-temannya yang lain. Mereka dah cop tempat, mereka dah cop air terlebih dahulu. Padahal kalaulah mereka ambil pada waktu itu sekadar keperluan diri, maka pada waktu itu tidak mengapa. Qal, berkata Zaid bin Arqam, fa'ata rajulun minal ansar, telah datang seorang sahabat Ansar, Arabian, kepada Arab Badui tadi.
Fa'arkha, lalu dia telah merenggangkan zima manaqatih, tali kekang untanya, litashrab, supaya untanya boleh minum daripada kolam buatan yang berisi air yang telah dibuat oleh Arab Badui tadi. Fa'aba an yada'ah, maka Arab Badui tadi pada waktu itu tidak membiarkan, tidak mengizinkan. Fantaza'a qibadal ma', maka sahabat Ansar ini telah menyingkirkan qibat, batu-batu penghalang al-ma' air tadi. Dia telah pecahkan pada waktu itu ataupun telah langgar pada waktu itu batu-bata yang menjadi penghalang kepada air tempat orang Arab Badui. Mereka cop tempat dan mereka isi air pada tempat mereka. Maka apa yang berlaku? Farafa'al a'rabiyyu khashabah, maka Arab Badui tadi apabila dia tengok kolam air yang dibuat pecah, maka dia telah ambil kayu dan telah memukul dengan kayu tadi kepala sahabat Ansar tersebut. Fasyajjah, dan telah melukakannya. Maka sahabat ini telah berjumpa dengan Abdullah bin Ubay, dan pada waktu itu para sahabat tak tahu pun yang Abdullah bin Ubay adalah seorang munafik. Maka sahabat ini telah berjumpa dengan Abdullah bin Ubay, Ra'sal Munafikin, ketua orang munafik. Fa'akhbarahu, menceritakan kepadanya, wa kana min ashabih, dan adalah orang Ansar ini daripada teman-teman Abdullah bin Ubay bin Salul. Faghadiba Abdullah, maka Abdullah bin Ubay pada waktu itu menjadi marah. Kemudian beliau telah berkata, la tunfiku, jangan lagi membelanjakan harta, ala man inda Rasulillah, kepada orang-orang yang berada di sisi Rasulullah daripada orang luar Madinah ini, hatta yanfaddu, sehinggalah mereka pada waktu itu berlalu pergi meninggalkan Nabi, min haulih, meninggalkan Nabi. Ya'nil A'rab, yang beliau maksudkan adalah orang-orang Arab luar, Arab Badui yang datang kemudian ke Madinah. Wa kanu yahdurun, dan adalah orang-orang Arab, orang-orang pendalaman, orang-orang Arab Badui ini, mereka menghadiri Nabi SAW sewaktu makan, sebab mereka susah, mereka tak ada makanan. Maka bila waktu Nabi makan, mereka akan makan bersama dengan Nabi SAW. Maka berkata Abdullah, idzan faddu, apabila mereka telah berlalu pergi, Arab Badui ini, daripada sisi Muhammad, fa'tu Muhammadan bitta'am, barulah kamu kalau nak bagi Muhammad makan, boleh bagi. Falyakul huwa, biarlah Muhammad sahaja yang makan, wa man indahu, dan orang-orang yang bersama dengannya. Tapi Arab Badui ni kita kena balas, dan jangan bagi lagi makan kepada Muhammad supaya mereka pergi meninggalkan Muhammad. Kemudian Abdullah bin Ubay berkata kepada teman-temannya, la irraja'na ilal Madinah, jika kelak kita kembali ke Madinah, falyakhrij, maka hendaklah mengeluarkan al-a'azzu, yang mulia dan kuat daripada kamu, al-azal, mereka yang hina dan lemah. Berkata Zaid bin Arqam, wa ana ridfu Rasulillah, dan aku dalam peperangan ini adalah pembonceng Nabi, penumpang tunggangan Nabi SAW, dia duduk belakang Nabi. Maka aku telah mendengar kata-kata Abdullah bin Ubay, fa akhbartu ammi, aku pun sampaikan kepada pak cikku, maka pak cikku telah pergi dan menceritakan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa arsala ilaihi Rasulullah, maka Nabi telah mengutuskan seseorang untuk memanggil Abdullah bin Ubay. Fa halafa, dan dia telah bersumpah bohong, wajahada, dan dia telah mengingkari dakwaan tersebut. Qal, berkata Zaid bin Arqam, fasaddaqahu Rasulullah, maka Nabi SAW telah membenarkan Abdullah bin Ubay. Sebab pada waktu itu Nabi membuat keputusan berdasarkan zahir. Siapa yang mendakwa kena ada bukti. Namun Zaid bin Arqam tak ada bukti. Maka bila tak ada bukti, orang yang ingkar dia kena bersumpah. Maka bila Abdullah bin Ubay bersumpah, maka Nabi terima sumpahnya. Berdasarkan hadis al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Wa kadzdzabani, dan Nabi tidak mempercayaiku sebab aku pun tak ada sebarang saksi. Maka telah datang pak cikku kepadaku, saya berkata, ma aradta ila an maqataka Rasulullah, tidaklah kamu berkehendak kecuali supaya memurkaimu Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kadzdzabaka, dan supaya tidak mempercayai kamu Nabi dan juga orang-orang Islam. Maka berkata Zaid, menggambarkan kesedihan dia, tak ada orang percaya dia. Maka kata Zaid,
fawaqa'a, maka telah menimpa pada diriku minal ham, daripada kesedihan, malam yaqa' ala ahad, yang tidak pernah menimpa sesiapa pun. Sangat sedih sebab Nabi tak percaya dia, pakcik dia tak percaya dia, dan orang Islam tak percaya dia. Berkata Zaid, fabainama ana asiru ma'a Rasulillah, maka ketika aku berjalan bersama dengan Nabi fi safarin, dalam satu permusafiran, qad khafa'tu bi ra'si, di mana sepanjang perjalanan aku menundukkan kepala sebab sedih, sebab kecewa. Minal ham, disebabkan kesedihan. Idh atani Rasulullah, maka tiba-tiba telah datang kepadaku Nabi SAW. Fa'araka udhni, maka Nabi telah menggosok, telah menyentuh telingaku. Wadahika fi wajhi, dan Nabi telah tersenyum, tertawa pada wajahku. Maka kata Zaid bin Arqam, fama kana yasurruni, maka tidak ada apa-apa yang lebih menggembirakanku, walaupun aku diberikan peluang untuk hidup kekal dalam dunia, lebih daripada senyuman yang Nabi SAW beri kepada sewaktu aku dalam kesedihan. Kemudian kata Zaid bin Arqam, lalu Nabi sekadar senyum je. Nabi sentuh telingaku dan senyum. Kemudian Abu Bakar Al-Hiqani telah datang bertemu denganku lalu bertanya, apa yang Nabi SAW katakan kepada kamu? Qultu, maka aku menjawab, ma qala syai'a, Nabi tak ada kata apa-apa, kecuali baginda pada waktu itu telah menyentuh telingaku dan Nabi senyum pada wajahku. Maka berkata Abu Bakar, abshir, kalau begitu khabar gembira untuk kamu. Kemudian telah bertemu denganku Umar pula, maka aku telah menjawab pertanyaan Umar seperti mana kata-kataku kepada Abu Bakar. Falamma asbahna, apabila kami telah berpagi, maka Nabi SAW telah membaca suratul munafikun yang membuka pekung penipuan, kemunafikan orang-orang munafik selama ini. Mereka dah lama munafik, tapi Allah beri peluang sehingga Allah buka kejahatan mereka pada kali ini. Riwayat 3333. Terus masih lagi berkenaan tentang Abdullah bin Ubay bin Salul. Terus maka kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kata Hakam bin Utaibah, aku telah mendengar hadis daripada Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi selama 40 tahun. Dan beliau meriwayatkan hadis daripada Zaid bin Arqam, anna Abdullah bin Ubay, bahawa sesungguhnya Abdullah bin Ubay telah berkata buruk kepada Nabi dalam peperangan Tabuk. Maka dalam riwayat ini menyebut peperangan Tabuk peristiwa ini. Dalam riwayat berikut menyebut tentang peperangan Bani Mustalik. Dan kebanyakan para ulama sirah memilih pandangan ianya berlaku pada peperangan Bani Mustalik. Maka apakah yang Abdullah bin Ubay sebut? La irraja'na ilal Madinah, jika sekiranya kita kembali ke Madinah, maka yang kuat dan mulia di antara kita hendaklah mengeluarkan daripada Madinah al-azal, yang lemah dan hina. Yang lemah dan hina bermaksud bukan penduduk Madinah daripada kalangan Arab Badui dan Muhajirin. Yang kuat bermaksud adalah penduduk asal Madinah. Maka berkata perawi, berkata perawi Zaid bin Arqam, lalu aku telah pergi berjumpa dengan Nabi. Aku telah ceritakan peristiwa ini kepada baginda. Fahalafa, maka pada waktu itu Abdullah bin Ubay bersumpah, maqalah, yang beliau tidak mengucapkan dakwaan tersebut. Beliau tak ada kata apa-apa. Falamani qaumi, maka keluargaku, kabilahku telah mencelaku, dan mereka berkata, ma aradta ila hadhih, apa sebenarnya yang kamu nak daripada ini wahai Zaid? Maka aku telah balik ke rumah, wanimtu, dan aku telah tidur kaiban, dalam penuh kekecewaan dan patah hati. Kaiban sinhara, baris yang keempat, al-gham wa su'ul hal wal inkisar, maksudnya patah hati, kecewa, dan juga hazinan, kerana kesedihan. Maka Nabi SAW telah datang kepadaku, ataupun perawi ragu yang Zaid bin Arqam pergi kepada Nabi. Maka Nabi SAW bersabda, Inna Allah qad saddaqaka, sesungguhnya Allah telah membenarkan kata-katamu wahai Zaid. Maka turunlah ayat ini, iaitu ayat daripada suratul munafikun. Humul ladhina yakulun, mereka itulah orang-orang yang berkata, la tunfiku,
janganlah kamu membelanjakan harta kamu di sisi Rasulullah supaya berlalu pergi orang-orang Arab dan orang-orang luar Madinah yang ada bersama baginda Nabi. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. Terus riwayat 3334 terus. Maka dalam sambungan daripada kisah tadi kan kita dah belajar dalam dua hadis sebelum ini ketika mana berlakunya pergaduhan berkenaan tentang air. Orang Arab Badui pada waktu itu mereka cop tempat dan pada waktu itu mereka simpankan air dalam jumlah yang banyak untuk teman-teman mereka. Dalam keadaan pada waktu itu telaga tak banyak. Maka ketika mana berlakunya peristiwa ini, masing-masing saling memanggil pada waktu itu kabilah masing-masing. Orang Ansar panggil orang Ansar, orang Muhajirin panggil orang Muhajirin. Dan bila Nabi dengar, Nabi tak suka. Inilah kisah dia. Maka kata Jabir bin Abdullah, kami berada dalam peperangan, iaitu peperangan Yarawna. Sufyan berpandangan bahawa ianya adalah peperangan Bani Mustalik. Dan kebanyakan para ulama sirah memilih pandangan ini juga bahawa peristiwa ini berlaku dalam peperangan Bani Mustalik. Fakasa'a, maka telah memukul seorang lelaki daripada kalangan Muhajirin, seorang lelaki daripada kalangan Ansar. Kasa'ah maksudnya memukul belakang. Dia telah pukul. Disebabkan isu air. Faqala al-muhajiri, maka bila yang Selangor tak ada air? Hari ni ke esok? 13 tak ada kot. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kenapa hati ya? Kasa'a bermaksud memukul belakang. Maka telah memukul belakang seorang Muhajirin akan sahabat Ansar. Maka apa yang berlaku? Maka faqala al-muhajiri, maka berkatalah orang Muhajirin tersebut, ya lal muhajirin, lal kena gariskan bawah tu allamu lil isti'anah. Lam ini berfungsi untuk meminta tolong. Maka orang Muhajirin berkata, tolong wahai orang Muhajirin, bantu aku. Maka orang Ansar tu pun berkata, ya lal ansar, tolong bantu aku wahai orang Ansar. Maka bila Nabi SAW mendengar ungkapan ini, Nabi bersabda, ma ba'alu da'wal jahiliyah, apa kena mengena aku mendengar seruan jahiliyah, iaitu seruan perkauman, seruan kekabilahan. Maka itu adalah seruan jahiliyah, sabda Nabi. Maka Nabi SAW bertanya, kenapa berlakunya panggilan jahiliyah seperti ini? Dan Nabi SAW tidak suka. Maka mereka berkata, rajulun minal muhajirin kasa rajulun minal ansar. Seorang lelaki daripada kalangan muhajirin telah memukul belakang seorang ansar, wahai Rasulullah. Gariskan qawata, ay daraba duburah biadih, memukul belakang. Maka Nabi SAW bersabda, da'uha, tinggalkanlah panggilan-panggilan jahiliyah ini. Fa'innaha, kerana sesungguhnya ia muntinah, berbau busuk, ataupun terjemahnya lebih tepat, mazmumah, ianya adalah tercela. Ianya panggilan yang tak disukai oleh Allah dan Rasul. Maka Abdullah bin Ubay telah mendengar peristiwa ini. Maka dia pun berkata, awaqad fa'aluha, adakah orang muhajirin telah buat kepada kita orang ansar seperti ini? Wallahi, demi Allah, la irraja'na ilal Madinah, jika kita pulang kembali ke Madinah, pasti yang mulia dan kuat di antara kita kena mengeluarkan daripada Madinah yang hina dan juga lemah, iaitu orang-orang luar, orang-orang muhajirin dan ansar. Berkata Umar, wahai Rasulullah, da'ni, izinlah aku untuk memenggal leher orang munafik ini. Umar bin Khattab begitu, dia tegas. Kalau boleh, sesiapa je lawan Nabi, dia penggal. Maka Nabi SAW pada waktu itu berkata, da'hu, biarkanlah dia. La yatahaddatsun nas, aku tidak mahu manusia berkata-kata bahawa Muhammad membunuh sahabatnya sendiri. Berkata selain daripada perawi Ammar, telah berkata anaknya Abdullah. Lalu Abdullah bin Ubay ada seorang lagi anak. Nama anak dia sama dengan namanya, iaitu nama anaknya Abdullah. Dan anak dia bukan munafik, seorang Islam yang baik. Maka anaknya telah berkata kepada ayahnya,
wallahi demi Allah wahai ayah, la tanqalib, engkau tidak boleh balik ke Madinah sehinggalah engkau mengaku annaka dzalil, bahawa sesungguhnya engkaulah seorang yang hina dan Nabi SAW adalah seorang yang mulia. Maka akhirnya ayahnya pada waktu itu fafa'ala, telah buat begitu. 335 terus. Ini berkenaan tentang penghujung suratul munafikun. Terus. Maka ini adalah peringatan kepada orang yang ada duit tetapi tidak berusaha pergi haji, ataupun orang yang ada duit tetapi tidak membayar zakat apabila dia wajib membayar zakat. Maka bila dia meninggal dunia, inilah antara orang yang pada waktu itu akan meminta kepada Allah nak patah balik ke dunia. Maka daripada Abdullah bin Abbas beliau berkata, man kana lahu mal, barang siapa yang ada harta, yuballighuhu, yang cukup untuk menyampaikannya, hajja baiti rabbih, untuk melakukan haji di Baitullah. Dia ada duit dan pada waktu itu dia ada kemudahan, dia cukup, tapi pada waktu itu dia tak nak pergi haji. Au yajibu alaihi fihi zakah, ataupun dia ada duit yang mewajibkan dia zakat tapi dia tak bayar zakat. Falam yaf'al, dan dia tak buat. Maka kata Abdullah bin Abbas, yas'alir raj'ah, dia pasti akan minta kepada Allah untuk dikembalikan ke dunia indal maut, sewaktu kematian. Maka seorang lelaki telah bertanya, wahai Abdullah bin Abbas, ittaqillah, takutlah kamu kepada Allah, fa innama yas'alur raj'a al-kuffar, bukankah yang akan meminta untuk kembali semula ke dunia hanya orang kafir? Orang Islam tak akan minta kembali. Maka kata Abdullah bin Abbas, sa'atlu alaika, biarlah aku bacakan kepada kamu ayat berikut. Firman Allah, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Maka Abdullah bin Abbas nak tunjukkan ayat ini berkenaan orang beriman, bukan orang kafir, bukan orang yang tak beriman. Ahlan, terima kasih banyak Hamzu di atas gift. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang bersama. Terima kasih banyak-banyak Jaliyah dan juga sahabat-sahabat yang lain. Jazakumullah khairah. Maka Abdullah bin Abbas menjadikan ayat yang ke-9 sehingga ayat yang ke-11 daripada suratul munafikun sebagai dalil. Firman Allah, wahai orang-orang yang beriman, janganlah melalaikan kamu amwalukum, harta-harta kamu, wala auladukum, dan jangan pula anak-anak kamu melalaikan kamu, an zikrillah, daripada mengingati Allah. Wa man yaf'al, dan barang siapa yang menjadi lalai disebabkan harta dan anak-anaknya, fa ulaika humul khasirun, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Kemudian firman Allah, wa anfiqu, dan berbelanjalah kamu daripada sebahagian apa yang kami telah rezekikan kepada kamu, min qabli, sebelum daripada ayyatiya ahadakumul maut, datangnya kepada kamu kematian. Fayaqul, lalu kamu pula berkata, Rabbi, wahai Tuhanku, laula akhartani, kalaulah engkau, alangkah baik kalaulah engkau lambatkan untukku, ila ajalin qarib, ke suatu masa yang sedikit sahaja lagi. Ya Allah, bagi aku peluang sikit je supaya harta yang aku tak nak belanjakan pada jalanmu untuk haji, untuk zakat ini, aku boleh cepat-cepat buat dan bayar. Fa'asaddaq, lalu aku boleh bersedekah, boleh infakkan pada jalan Allah. Maka pada waktu itu peluang tak akan diberikan sehinggalah penghujung ayat yang ke-11, dan Allah Maha mendalam pengetahuan bima ta'malun, dengan apa yang kamu lakukan. Qal, maka beliau berkata, maka beliau ditanya, fama yujibu zakah, wahai Abdullah bin Abbas, apakah yang mewajibkan zakat? Kata Abdullah bin Abbas, apabila telah cukup harta, 200 dirham, fasa'idan, dan lebih. Maka kemudian Abdullah bin Abbas ditanya lagi, apakah pula harta yang mewajibkan haji? Kata Abdullah bin Abbas, apabila cukup perbelanjaan, wal ba'ir, dan adanya kenderaan. Dan zaman kita ada visa. Ada visa, ada duit, perbelanjaan, dan ada pada waktu itu segala kelengkapan keperluan, maka wajib untuk kita pergi haji. Dan kalau boleh jangan ditangguhkan. Sebab kita tak tahu tahun depan kita masih hidup ataupun tidak.
Maka inilah riwayat yang ke Allah maksudnya 3335. Maka apakah yang mewajibkan haji? Az-zad, bekalan, wal ba'ir dan pengangkutan. Terus bila qala hadatsana terus kata Imam Tirmizi dan Abu Janab yang ada dalam riwayat, beliau adalah Yahya bin Abi Hayyah, dan beliau tidaklah kuat di dalam periwayatan hadis. Sanadnya tidaklah begitu kuat untuk pada waktu itu dijadikan hujah dalam periwayatan hadis. Riwayat 3336 berkenaan tentang surah baru, iaitu surah At-Taghabun. Terus daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, wasalahu rajulun, dan ada seseorang pernah bertanya kepada beliau tentang ayat ini, iaitu ayat yang ke-14 daripada suratul Taghabun. Firman Allah, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, inna min azwajikum, sesungguhnya ada di antara pasangan-pasangan kamu, wa auladikum, dan anak-anak kamu, aduwa, mereka yang bakal menjadi musuh lakum bagi kamu. Fahdharuhum, oleh itu awas dan berhati-hatilah dalam terlalu mencintai mereka. Kadang apakah maksud menjadi musuh? Mereka menjadi penghalang daripada kita melakukan ketaatan kepada Allah. Mereka menjadi penghalang daripada kita menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka apakah kisah dia? Kenapa turunnya ayat ini? Berkata Abdullah bin Abbas, haula'i rijal, mereka ini adalah beberapa orang lelaki yang mereka masuk Islam awal daripada penghuni Mekah. Wa aradu an ya'tun nabi, dan mereka berazam, berkeinginan untuk bergabung dengan Nabi, mendatangi Nabi, berhijrah ke Madinah, duduk dengan Nabi. Fa'aba azwajuhum, maka pasangan-pasangan mereka telah enggan. Wa auladuhum, anak-anak mereka pun pada waktu itu tak nak. Ayyada'uhum, untuk pada waktu itu mereka ditinggalkan supaya suami dan ayah mereka boleh datang kepada Nabi. Maka pada waktu itu kalau dia kata tak boleh pergi. Nanti siapa yang nak jaga kami, dan pada waktu itu siapa yang nak bersama dengan kami, tolong kami dan sebagainya. Maka mereka pada waktu itu enggan. So yang mana ayah ataupun suami mereka tinggalkan mereka dan pergi berhijrah bersama dengan Nabi. Maka kata Abdullah bin Abbas, falamma atau, setelah beberapa tahun bila Islam telah tersebar dan mereka datang kepada Nabi SAW, ra'awun nas, mereka mula melihat manusia, qad faquhu, telah mendalam pengetahuan agama mereka. Sebab dah duduk lama dengan Nabi, belajar dengan Nabi. Maka pada waktu itu mereka berniat untuk menghukum keluarga mereka yang dulu menjadi penghalang daripada mereka berhijrah. Maka Allah turunkan ayat yang sama pada hujung ayat tersebut, yang mana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu. Maka firman Allah, dan maafkanlah, dan pada waktu itu lupakanlah perbuatan mereka. Allah tak izinkan mereka pada waktu itu menghukum keluarga mereka. Maka Allah suruh berhati-hati dengan keluarga dan anak-anak, kerana terlalu sayang boleh menjadi penyebab ada perintah Allah yang bakal dilanggar dan ada ketaatan kepada Allah yang bakal tidak dilakukan. Terus Surah At-Tahrim 3337. Terus Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu bercerita berkenaan hadis ini berkenaan tentang siapakah dua wanita yang dimaksudkan di dalam surah At-Tahrim ayat yang keempat. Siapakah dua wanita ini? Maka kata Abdullah bin Abbas, lam azal, aku sentiasa dan berterusan, harisan, sangat-sangat berkeinginan untuk bertanya kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, anil mar'atain, berkenaan tentang dua wanita,
min azwajin Nabi, daripada kalangan isteri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, allataini, yang mereka berdua ini Allah sebutkan dalam Al-Quran, in tatuba ilallahi, jika kamu berdua bertaubat kepada Allah, faqad saghat qulubukuma, maka sesungguhnya telah cenderung hati kamu kepada perkara yang menyusahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan kamu menyusahkan Nabi. Bertaubatlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Abdullah bin Abbas tak ada peluang nak tanya. Hatta hajjah, sehingga telah menunaikan ibadah haji Umar bin Khattab, wajahadtu ma'ah, dan aku wahajjtu ma'ah, dan aku juga menunaikan haji bersama dengan Umar bin Khattab. Bahkan para ummahatul mukminin pun mereka dibawa sekali. Fasababtu alaih, maka aku telah menuangkan untuk Umar bin Khattab air ke dalam bekas minumannya. Fatawadda, ke dalam bekasnya. Fatawadda, untuk beliau berwuduk. Maka pada waktu itu Abdullah bin Abbas khidmat kepada khalifah, tuangkan air untuk dia berwuduk dan sebagainya. Fakultu, maka aku pun bertanya, wahai Amirul Mukminin, manil mar'atan, siapakah dua wanita daripada kalangan ummahatul mukminin yang Al-Quran ada membicarakan tentangnya, yang mana Allah sebut in tatuba ilallah, dua orang, siapakah mereka? Maka pada waktu itu Umar bin Khattab berkata kepadaku, wa ajaban lak, alangkah menakjubkan kamu. Manil mar'atan, siapakah dua wanita daripada wa ajaban lak, alangkah menakjubnya kamu. Wahai Ibnu Abbas, berkata Zuhri, wa kariha wallah, dan Umar bin Khattab tidak suka ma sa'alahu anhu, pertanyaan yang ditanyakan kepadanya, walam yaktumhu, namun dalam masa yang sama beliau tidak sembunyikan peristiwa tersebut. Maka beliau berkata, itulah Aisyah dan Hafsah radhiyallahu anhuma. Yang dimaksudkan pada ayat yang ke-8, in tatuba ilallah, jika kamu berdua bertaubat kepada Allah, yang dimaksudkan itu adalah Aisyah dan juga Hafsah radhiyallahu taala anhuma. Qal, berkata perawi, thumma ansha'a yuhaddithuna al-hadith, kemudian Umar bin Khattab mula, ansha'a ay asyra'a, mula menceritakan kepadaku kisah tersebut. Maka beliau berkata, kunna ma'syara Quraisy, adalah kami orang Quraisy, naghlibun nisa, kami menguasai para wanita. Orang Quraisy punya cara lifestyle, mereka pada waktu itu menguasai wanita. Mereka pada waktu itu kontrol lelaki mereka, pada waktu itu tegas dengan para wanita. Falamma qadimna al-Madinah, bila kami tiba di Madinah, kami dapati bahawa orang-orang Madinah adalah segolongan kaum, taghlibuhum, pada waktu itu kanak-kanak mereka menguasai mereka. Kanak-kanak mereka, minta maaf, isteri-isteri mereka menguasai mereka. Fatafiqa nisa'una, kata Umar bin Khattab, maka isteri-isteri kami pun mula belajar min nisa'ihim, daripada wanita-wanita Ansar. Macam mana nak jawab suami, bagaimana pada waktu itu nak tegakkan hujah di hadapan suami dan sebagainya. Fataghaddabtu yawma, maka Umar bin Khattab cerita, satu hari aku telah marah kepada isteriku atas apa pun sebab. Fa idza hiya turaji'uni, maka tiba-tiba isteriku yang sebelum ini diam, maka beliau telah mula pada waktu itu menjawab setiap kata-kataku. Fa ankartu, maka aku merasa marah disebabkan isteriku menjawab pada waktu itu kata-kataku. Faqalat, maka isteriku berkata, ma tunkir, apa yang kamu nak marah sangat daripada cara aku menjawab? Fa wallahi, demi Allah, inna azwajan nabi, kata isteri Umar, sesungguhnya isteri-isteri Nabi, la yuraji'nahu, mereka pernah meninggalkan Nabi SAW bersendirian, wa tahjuruhu, dan pada waktu itu meninggalkan Nabi daripada pagi sampai malam. Maka aku berkata dalam diriku, qad khabat, telah celaka dan rugi, man fa'ala zalika, barang siapa yang melakukan perkara itu, wa khasirat, dan pada waktu itu binasalah, celakalah, rugilah mereka ni, siapa yang buat perkara yang seperti ini. Qal, berkata perawi, wa kana manzili, berkata Umar bin Khattab, maka pada waktu itu dia dapat tahu isteri Nabi pun dah mula belajar daripada wanita Ansar cara bercakap dengan suami mereka. Allahumma salli ala Muhammad.
Wa kana manzili bil awali, kata Umar, dan rumahku terletak di dataran tinggi Mekah, kawasan Quba dan sebagainya. Maka dia duduk jauh daripada Masjid Nabawi, Umar bin Khattab. Wa kana li jarum minal ansar, dan aku mempunyai seorang teman daripada Ansar. Yang mana kenapa disebut tentang jiran dia? Sebab pada waktu itu mereka bergilih-gilih. Seorang akan pergi dengar sabdaan Nabi belajar, dan pada waktu itu yang seorang lagi berada di kawasan awali dan menguruskan tanaman, rumah tangga dan sebagainya. Keesokan harinya gilih. Umar bin Khattab pula pergi. Bila dia balik, dia akan kongsi dan ceritakan kepada teman-temannya pada waktu itu apa yang dia telah belajar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana li jarum minal ansar, aku mempunyai seorang teman daripada Ansar. Kunna natanawab, kami bergili-gili untuk pada waktu itu turun, kami bergili-gili an-nuzul ila Rasulillah, pada waktu itu untuk turun menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qal, berkata perawi, fayanzilu yauman, maka satu hari ketika mana kami turun, wa ya'tini, dan pada waktu itu datang kepada baginda Nabi bi khabaril wahyu, dengan perkhabaran wahyu. Dan pada waktu itu wa unzila, meminta maaf. Maka kata Umar bin Khattab, aku bergilih-gilih dengan temanku untuk turun menemui Nabi, berjumpa Nabi. Fayanzilu yauman, maka jiranku akan berjumpa dengan Nabi satu hari. Wa ya'tini, dan dia bawa balik bi khabaril wahyi, dengan perkhabaran wahyu yang didengar pada hari tersebut. Wa ghairih, dan perkara yang selainnya. Wa unzila yauman, ataupun wa anzilu yauman, dan pada hari berikutnya aku pula yang pergi bertemu dengan Nabi. Fa'atihi, dan aku pun membawa balik dengan perkara yang pada waktu itu jiranku bawa balik daripada wahyu dan sebagainya. Maka mereka bergili-gili. Sehari Umar pergi belajar, balik kongsikan. Sehari jiran dia pergi belajar, balik dan pada waktu itu kongsikan. Qal, berkata Umar bin Khattab, fakunna nuhaddis, dan pada waktu tersebut kami sering dan sibuk mengatakan bahawa Raja Ghassan, Raja Rom, telah mempersiapkan tentera berkuda di Taghzuwana untuk menyerang kami. Maka Umar bin Khattab faja'ani yauman isya'an fadaraba alayya al-bab fakharajtu. Maka kata Umar bin Khattab, pada satu hari jiranku telah datang pada waktu malam. Maka dia telah mengetuk pintuku dengan kuat. Maka aku telah keluar dan beliau berkata, hadatha amrun azim, sesuatu yang besar telah berlaku. Maka kerana mereka berdua banyak bercerita tentang Raja Ghassan nak menyerang Madinah, maka Umar bin Khattab terus bertanya, Aja'at Ghassan, adakah Raja Ghassan telah sampai ke Madinah? Maka kata jiran Umar bin Khattab, a'zamu min zalik, lebih teruk daripada itu, Nabi SAW telah menceraikan isteri-isteri baginda. Maka aku pun berkata dalam diriku, qad khabat, telah rugi Hafsah, telah pada waktu itu binasa Hafsah, kalaulah pada waktu itu baginda Nabi SAW telah menceraikannya. Qad kuntu an adhunnu hadha kaina, kerana aku telah merasakan perkara seperti ini pasti berlaku apabila pada isteri Nabi, mereka pada waktu itu banyak membantah Nabi SAW. Qal, berkata Umar bin Khattab, falamma sallaitu subah, apabila aku telah selesai solat subuh di kawasan awali Madinah, syadattu alayya thiyabi, aku telah mengetatkan pakaianku ke atas diriku. Summan talaqtu, kemudian aku telah kemudian aku telah pergi sehingga aku sampai ke rumah Hafsah radhiyallahu anha. Fa idza hiya tabki, dan pada waktu itu Hafsah menangis. Maka Umar bin Khattab bertanya, atallaqakunna Rasulullah? Hafsah ni anak Umar, adakah Nabi telah menceraikan kamu? Beliau menjawab, la adri, aku tidak tahu. Dia tak tahu sama ada Nabi telah menceraikannya ataupun tidak. Huwa dha mu'tazil, Nabi sedang mengasingkan diri fi hadhil masyrubah, pada bilik yang berada di tingkat atas ini. Masyrubah maksudnya adalah ghurfah, bilik yang berada di tingkat atas. Qal, berkata Umar bin Khattab, fantalaqtu, maka aku telah pergi untuk berjumpa dengan Nabi. Maka aku telah mendatangi seorang hamba berkulit gelap. Aku berkata kepadanya, istazin, mintalah izin kepada Nabi untuk Umar.
Maka dia pun keluar dan berkata, Nabi tidak berkata apa-apa. Berkata perawi, Zakar Qad Zakar berkata hamba tadi, aku telah menyebut nama kamu kepada baginda, namun baginda tidak mengatakan apa-apa. Fantalaqtu, maka aku pun telah pergi ke masjid. Fa idza haulal mimbar, maka adalah di sisi mimbar Nabi nafarun, ada beberapa orang yabkun yang sedang menangis melihat keadaan Nabi bersama dengan para ummahatul mukminin. Fajalastu ilaihim, maka aku pun duduk bersama dengan mereka. Summa ghalabani, kemudian telah menyelubungi aku, ma'ajidu, apa jua yang aku dapati daripada kekecewaan dan kesedihan untuk Nabi. Maka sekali lagi aku jumpa dengan Nabi minta izin. Nabi tak beri jawapan. Sehinggalah kali ketiga. Yang kali kedua, ketiga ni sama dia macam kali pertama. Baca dia sanad dia. Terus baca dia hadis dia. Yang bahasa Arab. Terus. Maka sekali lagi dia patah balik ke masjid. Kali kedua tak dapat masuk. Sekali lagi dia balik ke masjid. Terus. Maka ketika mana dia nak pergi dia kali ketiga, lepas 3 kali dia cuba minta, maka pada waktu itu hamba tadi memanggil aku, dia berkata, udkhul, masuklah. Faqad azinala, Nabi SAW telah mengizinkan kamu untuk masuk. Terus? Okey. Maka berkata Umar, fadakhaltu, maka aku pun masuk dekat bilik tingkat atas yang Nabi SAW tinggal. Maka pada waktu itu apakah keadaan Nabi? Muttaqiun, Nabi berbaring ala ramli hasir, pada tika yang dianyam, tika yang dibuat sendiri. Faraitu atharahu, aku boleh nampak kesan tika tersebut pada sisi badan Nabi SAW. Maka aku terus bertanya kepada Nabi sebab dia risau. Anak perempuannya pun adalah isteri Nabi, Hafsah binti Umar radhiyallahu taala anha. Aku bertanya, atallaqta nisa'aka, adakah engkau telah menceraikan isteri-isteri kamu wahai Rasulullah? Maka Nabi SAW menjawab tidak. Maka aku bertanya lagi, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Lau ra'aitana ya Rasulullah, kalaulah engkau tengok kami pun wahai Rasulullah, wa kunna ma'syara Quraisy, dan adalah dulu kita tinggal dekat Mekah bersama dengan golongan Quraisy, naghlibun nisa, kita telah berjaya menguasai para wanita. Kita dah menguasai para wanita. Maksudnya pada waktu itu bukanlah menguasai, maksudnya pada waktu itu para wanita taat kepada suami mereka. Namun apabila kita sampai ke Madinah, wajadna qauma, kita telah mendapati orang Ansar, taghlibuhum nisa'uhum, wanita-wanita mereka yang lebih menguasai mereka. Fatafiqa nisa'una, dan isteri-isteri kita pun mula belajar daripada isteri-isteri mereka wahai Rasulullah. Fataghaddabtu, aku pernah marah satu hari wahai Rasulullah terhadap isteriku. Fa idza hiya turaji'uni, dan dia mula menjawab kata-kataku. Fa ankartu zalika, dan aku tidak suka perbuatan tersebut. Maka Nabi SAW pun bersabda, ma tunkiru, apakah yang menjadikan kamu tidak suka? Fa wallah, maka demi Allah, inna azwajan Nabi, sesungguhnya para ummahatul mukminin. Maksudnya bila isteri tanya, kenapa kamu tak suka bila aku menjawab kamu? Padahal isteri Nabi pun la yuraji'nahu, menjawab kata-kata Nabi, wa tahjuruhu, dan salah seorang daripada mereka ada yang tinggalkan Nabi bersendirian sehingga daripada siang hingga pada hari ini, ilal lail, hingga ke malam. Terus qala faqultu li Hafsah, maka minta maaf. Betul. Maka pada waktu itu Umar bin Khattab berkata, faqultu li Hafsah, dan kemudian aku pun berjumpa dengan Hafsah wahai Rasulullah. Ini Umar bin Khattab, dia nak menggembirakan Nabi. Sebab dia tengok Nabi sedih je sebab Nabi SAW kecewa dengan para ummahatul mukminin isteri baginda. Maka Nabi sedih. Maka Umar bin Khattab untuk gembirakan Nabi, dia cerita semua benda. Apa yang berlaku pada waktu itu, ucapan antara dia dengan isteri dia, apa yang berlaku ucapan antara dia dengan anak perempuannya Hafsah yang juga merupakan isteri Nabi. Dia cerita semuanya. Dan pada waktu itu, kali pertama setelah sekian lama, jelas nampak gembiranya Nabi, tertawanya Nabi SAW. Maka aku pun berkata kepada Hafsah, aturaji'ina Rasulullah, adakah kamu berani menjawab Nabi SAW? Maka pada waktu itu Hafsah menjawab, ya ayah.
wa tahjuruhu ihdanal yaum, dan ada di antara kami yang meninggalkan Nabi bersendirian hari ini sehingga malam. Maka pada waktu itu aku berkata, qad khabat, celaka dan binasa siapa yang melakukan seperti itu di antara kamu. Atakmanu, adakah kamu merasa aman salah seorang daripada kamu bahawa Allah akan murka ke atas kamu disebabkan kemurkaan Nabi SAW. Fa idza hiya qad halakat, maka pada waktu itu binasalah dia. Maka bila Nabi dengar keseluruhan kisah tentang Umar bin Khattab dan isterinya dan sebagainya, fatabassaman Nabi, maka Nabi SAW pun senyum buat kali pertama. Maka pada waktu itu Umar bin Khattab sambung lagi ceritanya. Maka aku telah cakap dengan Hafsah, anakku, la turaji'i Rasulullah, jangan menjawab Nabi, wala tas'alihi syai'an, dan jangan minta apa-apa daripada baginda Nabi sedikit pun, kecuali mintalah daripadaku, kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian wala yaghurrannaki, dan jangan menjadikan kamu tertipu bahawa ada madu-madu kamu, sahibatuki, ada madu-madu kamu, au sama ai ahsan, yang lebih indah dan cantik daripada kamu. Dan jangan kamu terpedaya bahawa Nabi SAW lebih cintakan seorang berbanding yang lain. Maka bila mendengar kata-kata Umar tentang anaknya ini, maka sekali lagi Nabi SAW senyum. Dua kali Nabi senyum. Maka Umar bin Khattab pun bertanya, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, asta'nis, adakah aku menjadikan Tuan selesa? Adakah Tuan gembira dengan aku datang bercerita ni? Maka Nabi menjawab, na'am ya. Maka pada waktu itu aku telah mengangkat kepalaku dan tidaklah aku melihat satu pun, tidaklah aku melihat dalam rumah illa uhbatan, kecuali hanya ada 3 barang yang diperbuat daripada kulit. Itu je pada waktu itu kelengkapan Nabi SAW. Maka aku berkata, wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengkayakan umatmu. Faqad wassa'a, maka Allah telah memberi kekayaan kepada Farsi dan Rom dalam keadaan mereka tidak menyembah Allah. Fastawa jalisa, dan pada waktu itu mereka memerintah dengan aman. Faqal, maka Nabi bersabda, afi syakin, adakah kamu berada dalam keraguan wahai Ibn al-Khattab? Ulaika qaumun, mereka itulah golongan yang Allah telah segerakan bagi mereka amalan kebaikan mereka di dunia lagi. Qal, berkata Umar, wa kana aksam, dan Nabi telah melakukan ilak, telah bersumpah bahawa Nabi tidak akan bersama dengan isteri baginda dalam tempoh sebulan. Fa'atabahullah, maka Allah telah menegur Nabi pada perkara tersebut. Faja'ala lahu kaffaratul yamin, maka Nabi SAW perlu membayar kaffaratul yamin. Kemudian berkata Zuhri, fa'akhbarani Urwah pula telah menceritakan kepadaku daripada Aisyah. Kata Aisyah, falamma madat, apabila telah berlalunya 29 hari, maka Nabi SAW telah masuk kepadaku, dan Nabi mula pada waktu itu berkata kepadaku, wahai Aisyah, setelah berakhirnya Nabi mengasingkan diri 29 hari. Maka Nabi berkata kepada Aisyah, sesungguhnya aku ingin menyebut sesuatu kepadamu. Fala ta'jali, janganlah kamu tergopoh-gapah sehingga terlebih dahulu kamu meminta pandangan kedua ayah kamu. Maka berkata Aisyah, kemudian Nabi membaca ayat yang kita dah baca sebelum ini, yang mana Allah berfirman dalam suratul Ahzab ayat 28, wahai Nabi, kulli azwajika, katakanlah kepada isteri-isteri kamu, kulli azwajika, jika mereka inginkan dunia, fata'alain, Allah bagi dunia, tapi syarat mereka kena berpisah dengan Nabi. Dan kalaulah mereka nak kekal menjadi isteri Nabi, maka hendaklah mereka bersabar di atas kesederhanaan hidup baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bila Nabi SAW baca ayat ini, qalat, berkata Aisyah, alima, wallahi, Nabi mengetahui demi Allah bahawa ayahku takkan membenarkan aku untuk berpisah dengan Nabi. Maka aku pun berkata, afi hadza astamiru abawayya, adakah untuk perkara seperti ini aku perlu untuk pada waktu itu bermusyawarah dengan ayahku? Maka jawapan dia jelas, wahai Rasulullah, inni uridullaha wa rasulah, aku inginkan Allah dan Rasul. Aku nakkan Allah dan Rasul.
dan juga kehidupan hari akhirat. Berkata Ma'mar, telah mengkhabarkan kepadaku Ayyub, dan sesungguhnya Aisyah telah berkata, wahai Rasulullah, la tukhbir. Maksudnya bila Aisyah adalah orang yang pertama, isteri yang pertama Nabi panggil untuk ambil pilihan nak hidup senang tapi kena berpisah dengan Nabi, ataupun duduk dengan Nabi dan sabar dengan kesederhanaan baginda Nabi. Maka Aisyah adalah orang yang pertama yang pada waktu itu dipanggil dan dijemput. Maka ketika mana Aisyah telah buat pilihan yang dipilih Nabi, maka dia pun berkata, la tukhbir azwajaka, janganlah maklumkan kepada isterimu yang lain wahai Rasulullah bahawa sesungguhnya aku telah memilih untuk menjadi muballigh, orang yang pada waktu itu maka sabda bahawa sesungguhnya aku telah memilih wahai Rasulullah. Maka sabda Nabi, sesungguhnya aku diutuskan muballigh untuk menyampaikan, dan aku tidak diutuskan muta'annita untuk menyusahkan. Maka bila ada orang tanya, Nabi beritahu Aisyah pilih sekian, Aisyah pilih sekian, Aisyah tak nak pilih untuk cerai. Dan akhirnya semua isteri Nabi, tak ada seorang pun yang pilih untuk cerai. Mereka sanggup duduk dengan Nabi bersama dengan kesusahan Nabi SAW. Riwayat 338 berkenaan tentang suratul Nun ataupun suratul Qalam. Terus, maka wahai Abu Muhammad, yang merupakan gelaran Atha' bin Abi Rabah, sesungguhnya manusia di kawasan kami, mereka berkata buruk tentang takdir, mereka tolak dan tak percaya. Maka berkata Atha', aku akan berjumpa dengan Walid bin Ubadah bin Samit. Maka pada berkata Atha', laki itu, aku telah berjumpa dengan Walid bin Ubadah bin Samit, yang mana beliau berkata, haddatsani abi, ayahku yang bernama Ubadah bin Samit telah meriwayatkan kepadaku bahawa beliau telah mendengar Nabi SAW bersabda, inna awwala ma khalaqallahul qalam, sesungguhnya makhluk yang mula-mula Allah ciptakan adalah pen. Faqala lahu, maka Allah perintahkan kepada al-qalam, yang mana saiz dia hanya Allah yang tahu. Allah perintahkan, uktub, tulislah kamu. Fajara, maka berterusan pada waktu itu dia menulis, sehinggalah apa yang bakal terjadi, sehinggalah al-abad selama-lamanya. Fil hadisi baca. Suratul Haqqah kita sambung nanti insya-Allah. Kita sambung jam 2.45 nanti insya-Allah. Terima kasih semua. Kita jumpa lagi insya-Allah.